Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita tentang perangai manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kemudian berpindah kepada tabiat manusia. Secara tabiat manusia secara am. Wa idza massal insan, apabila seorang manusia ataupun manusia ditimpa betul, maksud ditimpa ni maksud berat. Timpa, aku ditimpa berat. Kalau aku kena tak kena. Kalau aku di kalau kita bukan sapu kan apa? Kalau aku di mas ni macam gini lah, mas ni sentuh, disentuh, aku disentuh. Dalam Quran disentuh, Allah tak cakap ditimpa, tapi diterjemah ditimpa. Sebenarnya Allah sentuh dia sikit je, sentuh dia, kena sentuh dia, kena sentuh dengan dur, diterjemah bahaya, bencana. Tapi dur ni apa yang mudarat, apa yang susah, bukan bencana, sebenarnya susah, lapar, bukan bencana yang besar lah, sikit aja dia kena ini kesusahan kata, ataupun mudarat, dia kena mudarat, perkara yang mudarat sedikit saja dia kena. Jadi insan di sini, apabila insan ditimpa dengan bencana lah, kita ambil terjemahan dia bencana. Jadi insan di sini ulama khilaf, dalam tafsir pun khilaf banyak juga. Jadi alif lam ini al-insan, dia menunjukkan spesifik. Alif lam spesifik al-insan. Insan yang mana satu ni? Kalau Arab bila cakap alif lam, khud al-kitab, ambil al-kitab, kita kata ambil al-kitab, maksud saya itu spesifik kitab tertentu. Tapi kalau cakap khud kitaban, ambil mana-mana kitaban, mana-manalah kitab. Mungkin dia nak jadi alas ke apa. Tapi kalau al-kitab, kitab yang spesifik. Jadi sini spesifik atau umum. Jadi itu ulama khilaf, dia akan spesifik, dia adalah orang kafir. Ini yang dimaksud al-insan ini adalah spesifik orang kafir. Ada yang cakap bukan, ini alif lam lil jins, ini jenis. Jenis maksudnya apabila mana-mana manusia, namanya manusia, mana-mana manusia ditimpa dengan bencana. Jadi ulama tafsir khilaf di sini, insan ni siapa. Kita boleh, kalau dalam tafsir ni, kalau ada 10 pendapat pun tuan-tuan ambil aja 10 pendapat. Tapi nak gaduh-gaduh, yang ni kuat, yang ni lemah, yang ambil aja semua pendapat, tak salah punya. Itu sedapnya tafsir. Kita boleh cakap al-insan ini maksudnya orang manusia jenis kafir, satu ataupun mana-mana manusia. Kalau mana-mana manusia termasuk siapa? Termasuk kita, termasuk orang Islam. Kalau kafir, kita je nak, jangan ikut dia. Kalau kafir, orang lagi ni, bukan. Maksudnya Allah cerita orang kafir ni. Orang kafir baca Quran tak? Orang kafir tak baca Quran. Jadi kita yang baca Quran. Jadi kenapa Allah cerita awak jangan ikut macam orang si kafir ni. Maksudnya macam gitu. Jangan cakap kutuk-kutuk orang kafir, dia punya perangai pun sama juga. Kita kutuk orang Yahudi, perangai pun bukan macam orang Yahudi, lebih teruk daripada orang Yahudi. Macam mana nak cakap apa? Cakap kutuk orang Yahudi. Orang yang hari Sabtu dia pergi tangkap ikan lah, dia tak tangkap ikan orang Yahudi. Dia tangkap ikan hari apa? Jumaat. Kita kutuk lah, tengoklah, elah lah, dia tangkap ikan. Yang kita hari Jumaat, kita kerja hari Khamis ke apa? Jumaat, semua jangan kerja kan, kita buka kedai kan. Tak ada, terang-terang. Jadi Yahudi ke lagi teruk ke awak-awak yang kerja terang-terang hari Jumaat. Yahudi ni ada sikit helah sikit, dia tak terang-terang hari Sabtu dia kerja. Dia kerja hari apa? Hari Jumaat. Dia tak terang-terang.
Hatta sekarang ada Yahudi juga di Singapura. Mereka tak kerja hari Sabtu. Tak boleh. Haram dia kat kita kerja hari Sabtu. Dia pun tak kerja. Awak ni jangan cakap the whole day hari Jumaat. Khatib naik mimbar saja dilarang. Khatib naik mimbar berapa minit tuan-tuan? Sampai solat habis. Setengah jam aja. Setengah jam aja. Bukan satu hari. Orang Yahudi satu hari tak boleh kerja langsung. Awak setengah jam aja. Tapi setengah jam buat tak? Cakap Yahudi. Awak pun Yahudi. Dia lagi teruk daripada orang Yahudi. Jadi cara kita baca Quran tu bukan macam itu. Kita ambil pengajaran orang Yahudi kena tukar jadi monyet ni kerana dia kerja hari. Mereka buat perangai macam ini, hela mereka yang buat. Kita macam mana? Sepatutnya lagi takut lagi. Dan awak tak berubah jadi monyet, tapi perangai macam monyet. Dia itu. Jadi dia berubah perangai kita macam monyet, macam kera. Lagi teruk. Jadi dia jaga. Kita baca Quran, kalau kita cakap orang kafir ni, dia jaga. Jangan kita lagi teruk daripada orang kafir. Nanti kan bukti dalam ayat ni, kata ulama, ayat ni buktikan ada orang Islam lagi teruk daripada orang kafir. Ayat ni kan. Kita kan. Nak tahu tak? Kita pelan-pelan kita baca ayat ni. Jadi orang manusia sama ada jadi kafir ke atau mana-mana manusia, tabiat manusia ni bila dia kena apa-apa mudarat, da'a rabbahu, cepat-cepat dia mohon pertolongan. Dia minta kepada rabbahu, kepada Tuhannya. Ni orang kafir minta kepada Tuhannya. Siapa tuan-tuan? Rob dia, Rabbahu, bukan berhala. Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta kepada Tuhannya, kepada Rabb dia, pencipta dia. Senang nak agak. Dia minta kepada pencipta dia. Jadi dia percaya tak pencipta dia? Semua percaya, semua orang kafir. Tuan-tuan ada jiran tanya je dengan dia, siapa turunkan hujan ni ya? Dia nak jaga berhala dia. Dia kata apa? God lah cakap kalau dia benar. Tuhan lah turunkan. Tanya je dengan budak-budak. Tak payah pergi sekolah agama. Siapa yang buat kau Kata Tuhan lah buat aku. Tuhan lah. Tak payah pergi sekolah agama pun dia tahu siapa buat dia. Takkan siapa yang buat aku? Aku nak fikir lah. Mak aku bukan, bapak aku bukan, siapa yang buat aku Semua jawab God, Tuhan lah. Itulah Tuhan. Jadi dia mengaku adanya Tuhan. Sebab itu dia berdoa. Kalau dia tak yakin adanya Tuhan, takkan dia nak berdoa. Da'a rabbahu, dia berdoa kepada Tuhannya. Itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia berdoa. Dan ini testimoni di surat khabar, kalau tsunami kena Jepun aja, kena mana-mana, God save Japan. Kenapa dia tak kata Jesus save Japan? Kenapa dia tak cakap nama Tuhan Jepun? Saya pun tak tahulah apa ke apa. Save Japan tak ada, dia cakap God. Kenapa semua God save Japan, God? Semua cakap God. Tak ada nama-nama yang keluar. Nama-nama Tuhan mereka tak keluar pun. Bila kena AIDS pula, apa ni, baru-baru ni Covid di India, dari mana-mana, semua panggil God, semua panggil Tuhan. Tak panggil dia punya berhala-berhala dia. Tak ada. Hatta si Itali punya presiden pun cakap yang ini, yang di atas langit dekat, yang di langit ni, yang turunkan penyakit ni. Dia pun tahu. Dia tak cakap yang buat bawah ni, tuan-tuan yang di bawah ni, di langit punya. Jadi di sini ulama cakap dia apa ni, mereka iktiraf. Sebab itu dia doa. Yakin tak mereka? Yakin betul lah sampai berdoa. Sampai berdoa kepada Tuhannya. Muniban, kembali ilahi, kembali kepada Allah SWT, kembali meminta pertolongan kepada Allah SWT. Yang sebelum ni dia dalam masa aman, dalam masa damai, dia tak minta kepada Allah SWT. Tapi bila dia kena je musibah dia, cepat-cepat. Dan tadi saya balik Johor, kaca mata terus tak nampak tuan-tuan. Apa ni, kabur tuan-tuan, kabur terus. Nampak bintang-bintang aja. Saya agak, aku buta juga ni. Terus ambil wudu, solat lah.
Solat betul-betul punya minta, ya Allah jangan butakan mata aku ya Allah, jangan hilang. Terus tak nampak terus tak nampak. Biasa kalau balik rumah tak ada apa-apa, tak ada nak doa kepada Allah. tak ada nak doa kepada Allah, balik relax tengok handphone, tengok ini. Bila dah kena macam gitu, handphone semua tak ingat semua. Terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manusia, jenis manusia. Dan bila kita ditimpa dengan musibah ke apa, cepat-cepat kembali kepada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah hilangkan. Tidur sekejap, bangun dan nampak celik, dan nampak balik. Itu dah. Terus tak nampak. Jalan bagi bilik semua tak nampak. Jadi kadang anak saya, aku buta ni tak nampak apa-apa terus. Padahal baru drive, baru stop kereta, park, terus masuk je, terus tiba-tiba tak nampak. Bayangkan. Itu tak tahu penyakit apa. Dia cakap apa ni, migraine mata lah. Bukan migraine kepala. Yang mata pun ada migraine juga. Dia kena migraine. Kepala tak migraine, mata pula migraine. Dia kembali kepada Allah SWT. Ini tabiat kita lah. Kemudian kemudian, okey. Kemudian Allah kata, idza khawwalahu, apabila Allah yang khawwalahu, nikmat memberi kepada dia. Khawwalahu, memberi kepada nikmatan minhu, nikmat kepadanya. Jadi yang berikan siapa ni? Allah. Yang beri nikmat. Kalau ayat ni dia cakap al-insan, betul kita nak kena faham. Tadi saya stres kepada al-insan ni supaya tuan-tuan, kalau pendapat yang cakap al-insan ni adalah orang kafir, Allah beri nikmat kepada dia tak? Beri lah. Allah beri nikmat. Dan Allah makbulkan doa dia tak? Kita nak cakap Allah istijabkan doa dia tak? Makbul lah. Allah terus Allah cakap dia doa kepada kami, kepada kami pun hilangkan dia punya kesusahan, bagi dia nikmat. Jadi ini menunjukkan apa dah? Orang kafir kalau dia berdoa dapat tak? Dapat aja. Dapat dia berdoa. Hatta dia berdoa kepada berhala pun Allah makbulkan juga. Dia bukan berdoa kepada Allah. Ini dalam ayat yang lain. Dia berdoa kepada berhala. Dia berdoa kepada berhala. Cakaplah contoh dia nak kena 4D lah. Dia minta kepada berhala. Kenakan aku 4D. Betul-betul kena. Siapa yang beri dia kena 4D tu? Siapa tuan-tuan? Berhala dia ke Allah? Kalau tuan-tuan cakap berhala dia syirik, tuan-tuan. Mana berhala pula yang istijabkan doa dia? Berhala tak dengar tak apa. Jadi siapa yang dengar? Allah. Sedangkan dia doa kepada berhala, Allah bagi juga. Jangan berdoa kepada Allah, berdoa kepada berhala pun Allah makbulkan juga. Allah makbul. Jadi jangan ingat tuan-tuan, kita berdoa kepada selain daripada Allah, bila dapat dia, betul apa? Memang kafir pun dapat, orang kafir pun dapat. Dapat itu tidak menunjukkan betul. Dapat doa kita, makbul doa kita, tak menunjukkan kita tidak atas betul. Biasa orang berhujah itu, makbul berdoa aku minta kepada si fulan, aku minta kepada berhala ni, aku minta kepada orang ni, dapat doa aku. Jadi dengan dapat tu betul, dia di atas petunjuk. Tak. Orang kafir ni pun dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri dia nikmat kepada dia. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia daripada kesusahan, beri dia nikmat, nasiya, dia lupa. Yang ini yang Allah nak highlight. Nasiya maka yadamu ilaihi min qabl. Dia lupa maka yadamu. Di sini khilaf lagi ulama. Dia lupa pada apa? Dia lupa doa dia. Apa yang dia pernah doa kepada Allah sebelum itu. Dia lupa doa dia kepada Allah. Lagi satu maka yadamu ilaihi, dia lupa Allah yang dia berdoa dengan dia. Satu dia lupa doa dia tu, dan satu dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah dapat aja, dia lupa. Ini tabiat manusia. Kemudian sambung lagi, wa ja'ala lillahi andada. Bukan itu saja, dan dia adakan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sekutu-sekutu. Dan dia mula
menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dah lepas daripada bahaya. Lepas tu dia sembah, dia kembali balik sembah sekutu-sekutu dia, berhala-berhala dia. Dengan dia menyembah tu adalah liyudilla an sabili, liyudilla an sabili, untuk menyesat manusia dari jalannya. Jalannya itu jalan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak seru manusia, dia tak sesatkan manusia dengan cakap berhala dia, tapi perbuatan dia tu, perbuatan dia menyesatkan orang lain dari tauhid kepada Allah, dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak perbuatan seorang itu dia menyesatkan? Boleh tak? Perbuatan dia je boleh. Kalau dia ketua, kalau dia guru agama, dia isap rokok, mengajar, isap rokok. Dulu saya banyak guru agama kan, saya ikut mengajar di isap rokok. Selamba je. Bukan dia isap rokok, murid-murid yang duduk pun isap rokok. Ini kelas apa ni mengajar isap rokok ni kan? Jadi ada satu grup mereka ni tak isap rokok. Jadi lepas tu dia belajar dengan guru seorang guru ni tak Singapura. Guru tu isap rokok, semua kembali balik isap rokok. Saya jumpa dia semua dia isap rokok balik, dulu tak isap rokok. Tahu sama tahu. Boleh Syekh. Boleh. Guru tak perintah orang isap rokok je. Dan guru ni tak isap rokok depan mereka, tapi mereka tahu yang ustaz ni isap rokok. Ustaz tu tak suruh pun mereka isap rokok, semua dah isap rokok balik. Jadi macam ayat ni dia sembah berhala tu, dia buat macam benda tu, orang dia sesatkan orang. Dengan melakukan sesuatu tu, dia sesatkan orang. Padahal dia tidak perintah manusia ikut dia tidak berdakwah lah kepada manusia, tapi dengan dia melakukan itu, dia telah sesatkan orang di jalan Allah. Kalau ada guru-guru kita cakap yang sesat ni, dia buat perkara, dia dah sesat, dia buat perkara yang sesat, orang awam tengok, betul tak? Orang awam tengok dia terus ikut aja. Boleh lah, ustaz tu buat macam itu, guru kita buat macam itu, guru kita buat macam gini, dia akan ikut. Kalau ada guru ajaran sesat, dia letak Quran tengah-tengah, dia cakap, dia pergi tempat Quran tu, dia pijak Quran tu, cakap, siapa yang berani pijak? Dia sendiri buat. Ustaz dah pijak, semua pijak semua pijak Quran tu. Tengok ajaran dipaham, ajaran sesat tu. Jadi guru tunjuk aja, dia lain semua ikut. Jadi orang ni sama juga, dia dah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyembah selain daripada Allah, dah tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak bersyukur kepada Allah, dia sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu dia telah sesatkan orang lain daripada jalan. Dia sendiri, kata ulama, dia sendiri sesat. Dia sesat dan menyesatkan. Jadi dia jaga tuan-tuan, kadang perbuatan kita ni, dia depan anak kita buat salah, besok anak buat, jangan marah dengan dia. Bapak buat, kita tengok bapak buat, kita nak cakap macam mana? Siapa yang salah? Aku tak suruh pun. Rasa kan? Tak suruh. Kalau bapak isap rokok, isap rokok gitu kan. Anak besok isap rokok, dia punya ucap apa? Bapak boleh buat. Kau jangan ikut aku. Yang ini cakaplah, mana yang tak boleh, mana yang buat susah. Yang ini tak boleh ikut, yang ini boleh ikut, yang ini tak boleh ikut. Anak pun pening, boleh. Jadi confirm, kalau anak ikut, memang dia dah menjadi contoh. Orang gini, kul, katakan kepada orang macam gini, orang yang sembah Allah pada waktu terdesak, dan lupa Allah pada waktu apa ni kan, aman. Pada waktu tak terdesak, dia lupa Allah. Tengok. Jadi ni macam dia orang mukmin ni, dia tak. Orang mukmin dia dalam keadaan aman ke, dalam keadaan tak emergency ke apa, dia sembah Allah. Bila emergency, lagilah dia sembah Allah. Macam Rasulullah SAW.
Bila terjadi sesuatu je Rasulullah cepat, langit berubah je Rasulullah cepat pergi ke dalam masjid berdoa kepada Allah SWT. Pada waktu tak macam gitu, macam mana? Sembah juga Allah SWT. Rasulullah SAW beribadat kepada Allah SWT. Waktu emergency, tak emergency itu mukmin. Mukmin sejati adalah mereka yang beribadat kepada Allah dalam keadaan darurat ke, tak darurat ke, emergency ke tak emergency, sama je, mereka akan kembali kepada Allah SWT. Tapi yang si kafir ni, kalau satu pendapat lah, si kafir ni dia hanya menyembah Allah dalam keadaan terdesak je. Kalau kita akan si kafir, jangan ikut perangai macam dia. Jangan ikut, jangan malulah kita. Kalau kita cakap kita berdoa, kadang-kadang kata ulama, iman seorang yang beribadat kepada Allah dalam keadaan darurat ni biasanya dia tak lama. Saya pernah ada kes-kes lah, bila orang ni dia susah dia itu, solat tahajud, solat gini, doa gini semua. Jadi bila dah lepas tu dia dah tinggalkan solat tahajud, dia hapus semua, dia tak doa. Jadi biasanya dia tak kekal, walaupun ada kes-kes yang dia berterusan, dia kena COVID. Macam orang kena COVID dia kena COVID je, berdoa kepada Allah siang malam, dalam bilik kena confine, kena apa orang panggil kuarantin, kena kuarantin, dah lupa istilah tu. Dia kena kuarantin dalam bilik ni, apa dia buat? Dia nangis berdoa kepada Allah, Allah aku bertaubat lah, aku gini. Bila dah hilang, balik semula. Dia tak nak berdoa kepada Allah SWT. Ada orang yang dia terus berdoa, lepas COVID pun dia berterusan. Ada juga kes-kes macam gitu. Tapi yang Allah cela di sini, yang Allah templakkan adalah yang dan Allah murka tak kepada perangai macam gini? Macam mana waktu Allah murka? Ayat seterusnya, qul, katakanlah kepada dia, tamatta bi kufrika qalilan. Ni kan. Bersenang-senanglah kamu dengan kekafiran kamu sementara waktu. Qalilan, sedikit waktu je. Tengok, itu menunjukkan Allah murka kepada ibadat orang macam gini. Okey, teruskan. Bersenang-senanglah, kamu ingat kamu selamat, sedikit masa je kamu selamat. Padahal on the spot Allah SWT, bila dia menyembah selain daripada Allah SWT, on the spot Allah boleh siksa dia, boleh jatuhkan azab kata dia. Tapi Allah tak jatuhkan azab. Allah akan teruskan dengan kekufuran kamu itu, dengan selamatnya. Wah, kamu rasa tenang buat kufur itu, qalilan, sedikit masa. Sedikitnya apa tuan-tuan? Sedikit ni 50, 60 tahun, 100 tahun. Bagi Allah qalilan, sedikit umur dia. Umur manusia kadang boleh sampai 90, 100 tahun. Dunia ni, kehidupan kita ni qalil. Bal labistum illa qalila. Dalam ayat yang lain dia kata, kamu ni sebenarnya hidup ni sedikit saja. Kita je rasa lama. Tuan-tuan, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Imbas balik, lama ke tidak tu? Saya dah 55 tahun. 50 tahun kalau orang tanya, aku ingat macam 25 lah. Macam mana boleh naik 55 tahun? Cepat betul. Rasa macam 20-30 tahun lagi. Macam 12 tahun. Saya dah ada. Rasa macam mana? Macam muda. Hati muda. Tapi tengok fizikal, Allahu Akbar. Betul. Kita rasa muda je. Tapi pasal apa? Tak rasa umur dah naik 60 tahun, 70 tahun. Saya cakap, besok aku 60 tahun pun aku rasa macam cepat sangat. Kenapa cepat tak? Dia tanya, cepat. Kita duduk di sini, belum kita masuk akhirat, belum kita dah mati. Bila nak mati lagi rasa cepat. Yang ini je rasa macam cepatnya hidup. Sebab itu, betul Allah cakap qalilan. Masa tak panjang kamu hidup ni, cepat aja. Cepat dan sementara je. Cepat, benda yang sementara je. Jadi Allah cakap, tamatta, bersenang-senang kamu. Kamu dah tak kena penyakit, dah tak kena bencana, dah tak kena mudarat, kamu rasa hebat, kamu boleh hidup sementara. Macam orang kena COVID, betul-betul punya menangis-nangis, solat lah, dah start solat, dah start ini, lepas COVID je, solat pun tinggal, apa pun tinggal. Tamatta bi kufrika qalilan. Bersenang-senanglah dengan kufur kamu. Kalau orang Islam, kufur di sini kufur nikmat. Dia tak kufur iman, tapi kufur nikmat. Bersenang-senanglah kamu dengan kekufuran kamu. Qalilan,
innaka min ashabin nar, sungguhnya engkau daripada penghuni neraka. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, kita dengar ayat ini pun kita takut. Jadi ini orang kafir bila dalam suasana darurat aja diminta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kata ulama tentang orang Islam bila dalam keadaan aman, tenang, dia dah minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada batu ke, kepada cincin ke, kepada apa keris ke, apa macam-macam lah. Kalau dulu orang dulu kan minta kan, dalam keadaan senang-senang aja dia dah minta kepada selain dia. Siapa lagi teruk? Ini bukan darurat pun, tak darurat pun apa-apa. Dia dah minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cakap minta kepada apa ni, sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lagi teruk daripada orang kafir ni. Jadi perangai ini Allah kata innaka min ashabin nar, engkau adalah dari penghuni neraka. Senang aja tu. Jadi orang yang beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beribadat kepada Allah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata yang menjadikan bagi Allah sekutu anda partners, tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tandingan ni confirm dia masuk neraka dan dia kekal di dalamnya kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada maaf bagi mula. Dia di akhirat orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang cakap dia ni al-insan tu adalah kafir tu, memang dia akan kekal di dalam neraka.